عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni dapat kita sambung kitab Perukunan. Aku suka berapa? Muka surat 3. Kita membahaskan berkaitan dengan, kita masih lagi di awal kitab sebenarnya. Sebenarnya di awal kitab kita ada berkaitan dengan akidah, tauhid sikit, dan penjelasannya sekadar sekali lalu aja. Bagaimanapun pentingnya berkaitan dengan pegangan ni, maka kita ambil keputusan untuk terangkan lebih lanjut, walaupun dalam kitab kita tak ditulis secara lanjut, tapi kita tetap juga lanjutkan setiap satu sifat tu kita bahas satu hari, satu sekali. Jadi kalau ada 13 lah, yang fardu ainnya ada 13, maka 13 kali 13 kali. Kalau kita tengok dari segi progres, macam tak berjalan kita tu, sebab tanda tu macam tak berjalan, satu baris sampai dah berapa bulan ni pun rasa macam tak berjalan. Sabarlah dulu sehingga habis bab akidah. Lepas habis bab akidah ni, insya-Allah lajulah dia pergi tu. Sebab bab akidah ni sangat penting, kerana kata Imam Ghazali, ibadah kita tanpa ilmu pegangan maka tak ada nilai. Fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Jadi debu berterbangan je nanti. Jadi nak tak nak kita cubalah bahas lebih sikit daripada dalam kitab kita. Lebih-lebih lagi kita sedang membicarakan tentang ketuhanan, maka sepatutnya lebih-lebih lagi kena sabar. Dan sepatutnya kita kena tahu siapa yang kita sembah. Setakat ni kita dah membahaskan 3 lah. Yang pertama, setelah kita secara akalnya, dalil aklinya, kita tahu Allah itu wujud, Allah itu ada, dengan dalil akal yang kita dah bincang sebelum ni. Kita juga membincangkan kewujudan Allah itu bagaimana. Antara kewujudan Allah itu, apakah ceritanya, hal keadaan wujudnya Allah tu macam mana. Wujudnya kita ada sifat-sifat kita, dengan bertangan, berkaki, warna kulit, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan sebagainya. Sebab kita ni wujud, kita ni ada. Kita ada, Allah juga ada. Tapi ada kita, ceritanya gitu lah. Istilahnya ceritanya gitu lah. Tinggi, ada rendah, ada gemuk, ada kurus, ada warna terang, ada warna gelap dan sebagainya. Habis, kenapa ada cerita tentang kita? Kerana kita wujud. Adalah cerita. Cerita tentang
tisu ni, dia wujud. Bila dia wujud, adalah cerita dia. Cerita dia apa? Cerita dia petak macam ni. Lepas tu warna dia ada tulisan-tulisan warna hitam. Itulah cerita dia. Kemudian dalam tu ada tisu. Tisu tu pula warna putih. Itu cerita dia. Sebab apa? Ada cerita. Kerana dia ada. Kita pun ada cerita kita. Dia bercerita. Cerita dia dengan cerita kita berbeza. Istilah dalam kitab dia panggil hal keadaan. Saya tukar hal keadaan tu kepada cerita. Sama je maksudnya. Dia ada cerita dia. Cerita kita lebih lagi, iaitu kita ada akal gitu gini, kena keluar bekerja dan sebagainya. Cerita dia pendek sikit je. Cerita dia duduk atas meja, lepas satu-satu habis nanti buang. Tu cerita dia. Cerita dia juga guna dia nanti ambil untuk lap ingos, untuk lap dan sebagainya. Cerita dia. Cerita kita ada juga. Oleh kerana kotak tisu ni ada, dia ada cerita dia. Tapi cerita dia tak menarik dan tak banyak sangat. Cerita kita lebih menarik daripada dia. Kerana kita banyak lagi cerita kita. Datang kita naik motor, datang naik kereta, cerita kita ada kena keluar, kena kerja, kena ada kewajipan dan sebagainya. Kenapa kita ada cerita? Kerana kita tu ada. Maka adalah cerita kita. Maka Allah itu kita dah bahas sebelum ni wujud, iaitu ada. Jadi apa cerita? Apa cerita kewujudan Allah itu? Cerita yang pertama yang kita bincang sebelum ni apa dia? Qidam. Kita ada juga. Tapi jenis kita ada, sebelum ni kita tak ada. 100 tahun lepas mana ada? Sekarang dah ada. Tu jenis kita. Allah tidak begitu. Lawan. Iaitu Allah ada, tidak didahului dengan tiada. Kita ada, didahului dengan tiada. Begitu juga kita bahas selepas pada tu, baqa' kekal. Kita ada, maka kita ada cerita kita, iaitu kita ada. Cerita kita nanti kita tak kekal, akan musnah. Allah ada. Ceritanya apa? Ceritanya Allah kekal selama-lamanya. Lawan bagi kita lah. Kerana tu kita tengok diri kita, tengok makhluk, dapat kenal Tuhan. Tengok makhluk, kaji makhluk, dapat kenal Allah. Kita kaji kita. Kita yakin, sangat-sangat yakin bahawasanya sebelum ni kita tak ada. Yakin tak? Yakin. Walaupun kita sebenarnya tak sedar pun. Kita sedar tak 100 tahun lepas kita ada ke tak ada? Mana sedar? Mana tahu? Sedar-sedar mungkin umur 5, 6, 7 tahun. Tapi kita dapat yakin bahawasanya 100 tahun lepas kita memang tak ada. Dengan cara kita melihat kelahiran. Tengok yang lain. Oh lahir. Oh begini dia lahir. Bila lahir, aku pun gitu juga dulu. Bila? Beberapa puluh tahun yang lepas. Maka walaupun kita tak sedar kita ni ada bila, kita sedar. Siapa sedar dia ada bila? Dia bermula dia ada tu bila? Tak sedar. Tahu-tahu dah ada. Tapi kita dapat yakin walaupun kita tak sedar ketika kita ada tu, kita tak sedar sebab baby lagi. Jadi kita tak sedar, kita tak dapat tahu bila kita ada. Walaupun begitu kita yakin kita sebelum ni tak ada, lepas tu kita ada. Bila kita kena percaya cakap orang lah. Surat beranak, bidan, doktor sebagainya. Dia yang beritahu, mak ayah kita, dia yang beritahu kita ada sekian. Begitu juga kita tak ada lepas pada ni. Kita akan binasa. Kita yakin ke kita akan binasa? Macam mana boleh yakin sedangkan kita tak lalu lagi? Dia kena lalu dulu. Dia ada, dia panggil haqqul yaqin. Dia ada panggil ainul yaqin. Dia ada panggil ilmul yaqin. Yang kita tahu ni mungkin kita tahu dengan ilmul yaqin, iaitu ilmu kita. Orang takkan boleh hidup sampai 2, 3, 400 tahun, kita akan binasa. Ilmu, bila sebut ilmu, kita belajar, kita perhati pengalaman lah. Sedangkan kita tak lalu lagi kematian. Kenapa kita boleh yakin kita akan mati? Kita akan binasa. Kerana kita tengok orang. Maka begitu juga nak kenal Allah. Tengok makhluk dapat kenal Allah. Kita tak lalu pun lagi. Tapi dengan kita tengok pengalaman orang mati umur sekian-sekian, kita kata kita pun jadi gitu juga. Sebab kita jenis dia juga, jenis orang. Maka akan jadi begitulah juga nanti. Walaupun kita tak lalu lagi, tapi kita yakin kita akan mati. Walaupun kita tak sedar bila mula kita ada, tapi kita yakin kita memang sebelum ni tak ada. Mak kita yang lahirkan kita. Kita tak sedar pun mak kita lahirkan kita. Tapi kita yakin. Kita tak lalu pun lagi kematian, tapi kita yakin akan kematian. Maka kita tahu kita daripada tak ada kepada ada, dan akhirnya lepas pada ni kita akan binasa. Yakin walaupun tak lalu. Walaupun tak lalu, kita yakin. Yang kita yakin tu dengan ilmul yaqin, boleh jadi dengan ainul yaqin, melihat
Ilmul yaqin, yakin dengan ilmu. Ainul yaqin, yakin dengan melihat. Hakul yakin, rasa sungguh. Rasa tu mati sungguh masuk kubur, betul hakul yakin. Habis kita mungkin boleh dengan ainul yakin, kita tengok mati, aku akan mati. Jadi, walaupun perkara tu kita tak lalu, tapi kita boleh yakin. Begitu juga kita nak kenal Allah. Walaupun kita tak pernah jumpa, tak pernah bercakap dengan Allah, tapi Allah itu wujud dengan dalil akal yang kita dah bincang panjang lebar sebelum ni. Maka dengan kita tengok kita dapat yakin bahawasanya Allah begitu. Hanya guna dalil akal. Tak payah guna Quran lagi. Guna Quran lagi mantap lah. Tak payah guna Quran, guna akal aja. Yang kita cerita sebelum ni lah. Dengan tai untanya, ada unta dan sebagainya kan. Kita bincang sebelum ni. Maka dua hal keadaan Allah kita telah bincang. Iaitu Allah wujud, pertama memang wujud. Dah yakin Allah wujud. Wujudnya Allah tak macam kita. Wujudnya Allah, yang mana wujud Allah itu tidak didahului dengan tiada. Allah, kita wujud juga dan kita akan binasa. Wujudnya Allah itu tidak akan disudahi dengan kebinasaan. Dua, itu ni ulangan je sebenarnya. Okay. Yang seterusnya yang kita masuk muka surat berapa ni? Kalau Jawi saya muka surat 2 bawa, 2 daripada bawah. Kalau yang Rumi tu muka surat 3. Apa cerita dia? Cerita Allah yang ketiga. Kenapa kita perlu cerita? Sebab kita nak kenal dia lah. Nak kenal, kena tahu cerita dia. Kita nak kenal kawan kita, kena tahu cerita dia macam mana. Nak kenal kotak tisu, kena tahu cerita dia. Nak kenal gelas, kena tahu cerita dia. Apa guna dia, warna dia dan sebagainya. Jadi kita nak kenal Allah, kena tahu cerita dia. Hal keadaan Allah macam mana. Apabila kita kata Allah tu wujud, maka ada 5 dia panggil sifat salbiah. Yang kita dah bincang 2 dah. Sifat salbiah ni sifat yang menolak. Tolak. Allah itu qidam. Tidak ada permulaan. Tolak apa? Tolak ada permulaan macam kita. Itu yang nak tolak. Allah itu baqa', kekal. Apa yang nak tolak? Tolak Allah itu binasa. Salbiah ni tolak dia panggil. Begitu juga kita masuk. Yang keempat lah kalau keseluruhannya. Dan mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith. Apa artinya? Bersalahan. Bersalahan ni maksud tak sama. Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Baru ni maksud masya Allah, selain daripada Allah. Bersalahan, tak sama Allah dengan bukan Allah. Senang tu ayat dia. Kalau ayat kitabnya gitulah, bersalahan Allah dengan segala yang baru. Ayat yang kita bercakap sehari-harian adalah Allah tak sama, atau Allah tak sama dengan bukan Allah. Senang kalau nak faham gitu. Allah tak sama dengan bukan Allah. Habis kalau apa yang ada dalam kita ni, apa yang ada? Yang ada 2 je. Allah, bukan Allah. Tu Bila bukan Allah tu masuk makhluk lah. Allah bukan Allah. Dia ada yang lain tak? Tak ada. Dia ada Allah dan bukan Allah. 2 je. Bila sebut bukan Allah, kita boleh panggil kadang-kadang makhluk. Kadang-kadang kita panggil alam. Kadang-kadang kita panggil kainat. Kadang-kadang kita panggil masya Allah, selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Jadinya Allah itu tak sama, bersalahan tu tak sama dengan bukan Allah. Jadi makna Allah ni tak sama dengan semua. Tak sama dengan semua. Tu maksud mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tak sama ni, tak sama segala-galanya. Bukan sekadar tak sama kerana kita ada bentuk, Allah tidak begitu. Bukan itu sahaja. Segala-galanya tak sama. Apa saja tak sama langsung. Langsung tak sama. Kita dengan Allah langsung tak sama. Tak ada yang serupa. Laisa kamislihi syai'. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tak ada. Kita tengok. Tak sama dari segi zat, dari segi diri. Kita ada. Okey, Allah tak sama dengan kita. Maksudnya apa? Tak ada, kita berbadan, badan, kaki, tangan, ada biji mata untuk melihat dan sebagainya. Allah tak sama. Tak sama macam tu. Tak sama. Kemudian Allah juga tak sama dengan yang bukan Allah, yang makhluk, dengan maksud makhluk dari segi pertama dari segi zat tak sama. Yang kedua, ada dari segi dia panggil sifat, ataupun kalau dekat makhluk dia panggil arad. Sifat macam mana untuk kita mudahkan faham? Yang kita dah bincang pun sebelum ni sikit sebenarnya.
Biru. Biru ni. Biru ni ada tak? Dia ada. Tapi dia jenis menumpang. Dia menumpang dekat mikrofon ni lah. Kalau hitam lah, dia menumpang. Kita tak boleh nak ambil hitam ni, tak boleh nak ambil biru keluarkan, tak boleh. Dia mesti menumpang. Ni makhluk. Dia makhluk. Cuma kita nak bagi contoh aja. Mikrofon ni warna hitam. Hitam ni kita tak boleh nak asingkan daripada mikrofon, tak boleh. Cat ada warna hitam. Kita tak boleh nak ambil hitam aja, cat tak nak. Boleh tak? Saya nak beli hitam, cat tak nak. Tak boleh. Sebab dia jenis menumpang. Tapi dia ada. Apa bukti hitam tu ada? Dia dapat benda yang ada, jenis sifat atau jenis arat, dia dapat dicerap dengan panca indera. Dia dapat dikesan dengan panca indera. Dengan deria kita. Kalau tengok, nampak hitam. Bila kita nampak hitam, maknanya dia ada. Kalau kita kata gelas ni ada, ya ada. Gelas pun ada, dia pun ada. Dia tak menumpang siapa-siapa. Gelas ada. Okay. Tapi kalau hitam pun ada juga. Apa beza gelas ni dengan hitam? Ada beza. Tapi dua-dua ada. Bezanya gelas kan? Dia tak ada tumpang siapa-siapa. Tapi hitam ni ada juga, tapi dia tumpang. Dia duduk. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia akan menumpang. Okey. Berbeza dengan bulat. Ni gelas. Bulat ada? Bulat tak ada. Yang ini memang kena faham sungguh-sungguh untuk membezakan makhluk dengan Tuhan. Tak faham ni, itu yang jadi salah faham. Bulat tak ada. Ada bulat? Mana ada? Tu cawan. Gelas. Tak ada. Bulat tak ada. Tapi istilah dia panggil sungguh. Sungguh tak bulat? Sungguh. Ada? Tak ada. Gelas ada? Ada. Sungguh. Lagi sungguh. Gelas ni ada dan sungguh. Sungguh tu, kalau kami mengaji dulu, sengoti. Sungguh ti. Sengoti. Sengoti ada. Sungguh lah. Sungguh. Boleh juga istilah dia macam-macam istilah. Dia ada istilah hal, dia ada istilah amrun i'tibari, faham akal tapi tak ada. Okay. Bulat ni tak ada. Tapi sungguh ianya bulat. Cawan ni ada. Dia tak sama macam bulat. Dia ada. Dan dia sungguh juga. Ada dan sungguh. Bergolek. Ada tak bergolek? Buah kelapa jatuh. Jatuh ada? Tak ada. Mana dia jatuh? Tu buah kelapa. Lepas jatuh dia bergolek. Bergolek ada? Bergolek pun tak ada. Yang ada buah kelapa berpusing gitu. Kita panggil namanya bergolek. Dia tak ada. Kita tak nak bincang yang tak ada ni sebenarnya. Sebab kita nak bincang Allah itu ada. Ada dulu. Tapi sebelum nak bincang Allah itu ada tu masuk wujud. Wujudnya pula tak sama, mukhalafah. Kena fahamlah semua ni. Kalau tidak, tak boleh beza. Itu yang kadang-kadang boleh kita dengar orang salah faham. Allah naik kejap, turun kejap, pergi situ, duduk kat arash lah apa. Sebab tak faham benda ni. Basic ni. Basic je. Jadi kita kena faham, ada dan ataupun sungguh. Dua perkara yang berbeza. Ada, tak boleh dinafikan ianya ada. Sungguh adalah dia tak ada, tapi sungguh. Sungguhlah bulat. Buat siapa boleh menafikan ianya bulat? Semua orang tak boleh nafikan dia bulat. Tapi ada? Tak ada. Tapi ia bulat? Ia bulat. Dia panggil sungguh. Ataupun amrun i'tibari. Ataupun faham-faham aja. Tapi dia tak ada. Dia beza dengan angin. Angin ada? Ada. Tak nampak juga. Ada. Kenapa kita kata dia ada? Sebab dapat dicerap dengan panca indera. Rasa kat tangan boleh rasa. Angin ada? Bulat tak ada. Bulat tak ada. Hitam ada. Tapi ada dia lain sikit. Bukan ada macam cawan ni. Ada dia lain sikit. Ada dia menumpang. Dia tak boleh duduk asing. Masin ada tak masin? Masin. Ada? Ada. Sebab apa kata ada? Sebab dia boleh dengan lidah rasa masin. Masin ada. Tapi masin tu dia menumpang dekat garam. Kita nak beli masin, tak nak beli garam, tak boleh. Masin 2 kilo, garam tak nak. Tak boleh.
Dia memang sekali dia menumpang. Macam tu juga manis. Manis ada dapat dengan panca indera, dari rasa kita. Boleh. Manis ada. Tapi dia menumpang dekat gula. Nak beli gula tak nak manis, tak boleh. Nak beli manis tak nak gula, tak boleh. Jadi ada Allah juga bukan macam tu. Tu je tujuan kita bahas tadi, nak bagi tahu Allah bukan macam tu juga. Pertama, Allah bukan macam ni, macam kita, macam cawan, macam kotak dah bukan dah. Tu awal-awal lagi kita tolak awal. Dan jenis menumpang macam tu pun bukan. Sebab memang ada. Dulu ada ajaran sesat yang kata Allah masuk dalam badan dia tu. Ada tu. Sebab tu tak faham ni. Maknanya Allah menumpang lah. Kan sebut tadi Allah juga tidak macam mana? Macam hitam. Keberadaan Allah, kewujudan Allah itu tidak macam hitam. Kalau tidak macam gelas, kita dah tolak awal-awal. Tidak macam orang, kita dah tolak awal-awal dah. Macam menumpang pun tidak juga. Dia menumpang. Tidak juga. Adalah orang-orang yang zuk sampai dia bercakap tu, tapi cakap dia tu zahirnya salah. Dalam poket aku ada Allah. Aku melihat, tak ada yang aku lihat melainkan Allah. Kita makhluk semua tak ada, yang ada hanya Allah. Itu ayat-ayat orang yang fana dia panggil. Itu perbahasan lain. Itu bahasan lain. Cuma kita fardu ain tu, kita kena tahu Allah tak sama dengan makhluk. Tak sama, yang pertama berbentuk. Istilah kitab dia panggil berjisim berjirim, tak sama. Satu. Dan dia juga tak jenis menumpang macam hitam menumpang, macam pedas, macam manis. Tak menumpang pun tidak. Allah tidak begitu. Nak kata mukhalafah, nak bezakan dulu. Lebih-lebih lagi Allah bukan bulat. Sebab bulat ni memang tak ada. Lagilah bukan. Bulat, petak, lagilah bukan. Jatuh, tergolek, lagilah bukan. Sebab ianya tak ada. Cuma sekadar sungguh. Sedangkan kita dah bincang sebelum ni, Allah itu ada dengan masa wujud. Jadi wujud apa? Ini hitam juga wujud. Bukan macam hitam. Wujud jenis menumpang. Dan bukan juga jenis bertokor. Bukan juga. Bukan. Tujuan kita nak bagi tahu Allah tak gitu. Tak sama. Mukhalafah. Tak sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Dan macam tu juga apabila kita membincangkan tentang menumpang tadi, Allah juga tak seperti wangi ke? Tak juga. Wangi ada tak wangi? Wangi ada. Sebab apa? Senang je nak tahu ada dengan tak ada. Boleh cerak dengan panca indera? Boleh. Panca indera kita ada 5, boleh. Mata, telinga, lidah, rasa macam ni kan. Kasar-kasar apa semua. Lidah, hidung. Panca indera tu. Okay. Boleh tak? Boleh. Dengan hidung. Dapat kesan. Maka wangi tu ada. Kita tak nampak wangi. Tapi wangi tu ada. Ada. Wangi ada. Tapi kita tak nampak wangi. Ada. Wangi tu ada. Kerana dia menumpang dekat minyak. Contoh minyak wangi. Dia menumpang kat minyak. Kita tak boleh nak beli wangi, minyak tak nak. Tak boleh. Kena beli minyak, free dapat wangi. Wangi. Tapi adakah wangi tu ada? Ada. Allah juga ada. Allah tak macam wangi. Tu. Kat situ kita nak pergi. Kat situ nak pergi. Sebab tu kalau kita bau wangi tiba-tiba, kenapa kita rasa seram? Tiba-tiba je bau wangi. Seram. Kenapa rasa seram? Sebab tak mungkin, mustahil wangi tu duduk dia sendiri. Dia mesti ada sesuatu. Sebab tu kita seram. Wangi tu tak boleh duduk sendiri-sendiri. Kita bau wangi tapi kita tak nampak siapa-siapa. Mustahil. Wangi ni jenis menumpang. Dia bukan jenis ada diri. Dia jenis menumpang. Tapi tak ada orang ni. Tak ada pun. Sebab tu kita seram. Sebab mesti kalau gitu. Busuk sama juga. Bau busuk. Tapi orangnya, bendanya tak ada. Mesti kita akan risau dan bimbang. Sebab tak mungkin busuk tu dia boleh duduk sendiri. Dia mesti menumpang. Mana yang dia tumpang? Tak ada ni. Bantah hantu. Gitu lah. Sebab tu kita takut. Sebab tu kita seram. Kerana lepas kita tahu gitu, Allah juga tidak seperti itu. Itu maksud mukhalafatuhu lil hawadith. Tak seperti itu. Dan sama juga kita ada arah.
Mukhalafah. Kita bahas apa ni? Mukhalafah. Tak sama. Kita ni ada arah. Arah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kita makhluk. Sebab tu kita ada arah. Jika Allah ada arah, maka tidak sempurna Allah. Sebab kita kena pegang satu. Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dan Allah tidak memerlukan apa-apa. Dan semua memerlukan Allah. Allah tidak memerlukan apa-apa. Sesiapa pun. Allah tak memerlukan sesiapa pun. Dipanggil sifat istighna dan iftiqar. Allah tak memerlukan, terkaya Allah, tak memerlukan sesiapa. Walaupun apa-apa. Makhluk ke, apa sahaja, Allah tak memerlukan. Okey. Kenapa saya kiaskan dengan arah? Macam mana nak jadi arah? Macam mana nak jadi arah? Nak jadi arah dia kena dua. Baru boleh arah. Kalau satu tak jadi arah. Kena dua. Bila sebut depan, depan apa? Depan masjid. Mana kita nak jadi, kita nak kata depan, nak kata kita sedang berdepan, masjid kena ada kat depan. Baru namanya depan. Jika kata Allah ada di depan, maka di situ Allah memerlukan yang lain. Maka rosak sifat kesempurnaan. Sebab tu Allah tidak berarah. Allah tidak berarah. Kerana arah adalah gabungan dua perkara. Okey. Ada orang kata Allah duduk kat arash. Arash tu kat atas. Bila duduk dekat arash, secara automatik kena ada dua perkara. Pertama Allah, yang kedua arash. Baru boleh duduk atas. Atas ke bawah ke tepi, maka Allah memerlukan arash untuk duduk. Maka rosak sifat kesempurnaan kerana memerlukan. Allah tidak memerlukan apa-apa. Tidak memerlukan apa-apa. Tapi ada orang silap faham gitu. Yang mengatakan Allah duduk dekat arash. Kalau kata Allah duduk je, automatik macam-macam persoalan yang timbul. Bila sebut duduk, tempat duduk tu masih lagi besar. Dah sudah. Dah pelik dah. Pelik cerita. Tempat duduk tu masih lagi besar daripada Allah. Dah rosak sifat kesempurnaan. Jadi nanti akan kita, kalau sempat kita akan bincang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat dia panggil. Yang mengatakan Allah ada kat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan sebagainya. Kita akan bincang bab itulah kalau sempat. Kita nak faham dulu maksud mukhalafah, tak sama dulu. Habis ada orang kata dia telah kembali ke apa? Dia mulia di sisi Allah. Sisi kan arah sebelah. Sisi. Menghadap Allah. Kita solat ni menghadap Allah kan? Itu semua majazi, pinjaman saja. Itu cuma sekadar pinjaman saja. Kata pinjaman. Bukan Allah dekat depan. Bukan Allah duduk dekat Kaabah. Bukan. Pinjaman. Yang mana kita menghadap Allah dengan maksud kata pinjaman yang mana kita sepenuh jiwa raga kita ingat Allah. Itu maksud menghadap. Bukan Allah di depan. Sebab kalau kita kata hadap tu depan. Berhadap aku, dia duduk belakang. Itu bukan berhadap. Jadi itu semua kata pinjaman. Dia kembali ke sisi Allah. Sisi itu sebelah. Bukan dia sebelah Allah, bukan. Sekadar pinjaman, iaitu sisi itu maksud tempat yang mulia. Maka kembali ke tempat yang mulia. Sekadar kata-kata pinjaman. Zaman sekarang ni pengajian ilmu akidah tak berapa mendapat tempat. Pertama, orang tak berapa seronok. Nak kena fikir. Sebab pakai hukum akal kan? Nak kena fikir. Maka dengan sebab tu dia faham tentang ketuhanan ni, faham sendiri. Maka dengan faham sendiri menyebabkan banyak orang salah faham. Jika salah faham tu bimbang, salah faham tu takut tahap kufur. Bimbang takut tahap tu. Bimbang. Jadi nak tak nak kita kena sentuh perkara-perkara ni. Lebih-lebih kali sekarang, zaman-zaman macam ni. Kalau kita tengok, sama juga Allah juga tidak bersama masa. Tadi Allah tidak bersama tempat. Bila sebut arah tu maksud tempat. Arah tu tempat lah, depan belakang kan tempat. Mana Allah tidak bertempat. Allah maujud bila makan. Begitu juga, saya sentuh sikit-sikitnya, ringkas-ringkas saja. Allah juga tidak bersama masa. Tu kena faham juga. Allah juga tidak bersama masa. Maksud Allah tak duduk dalam masa. Kerana masa tu Allah cipta. Bila Allah bersama masa, secara automatik Allah memerlukan masa. Kena sebut awal-awal. Akidah yang kita kena pegang, Allah tidak memerlukan apa saja, walaupun masa. Jadi
Sebab apa kata Allah tidak memerlukan masa? Sebab masa diukur daripada macam mana boleh ada masa? Kerana ada matahari. Perjalanan matahari itu yang nama masa. Bila maknanya bila sebelum ada matahari Allah telah wujud. Allah dah ada. Maka Allah cipta matahari. Bila cipta matahari, masa automatik ada sekali. Macam ni yang sama lah. Kita cipta cawan, bulat dapat free, automatik. Dapat free. Begitu juga bila Allah cipta matahari dan perjalanannya, automatik dapat masa. Ada masa. Yang mana masa tu hanya berkaitan dengan makhluk saja, tak ada kena-mengena dengan Allah. Jadi kalau kita faham macam tu, tak ada kena-mengena lah. Maksudnya Allah tidak, wujudnya Allah tidak dalam masa dahulu, tidak masa sekarang, tidak masa akan datang. Tak. Sebab dia tak ada kena-mengena dengan masa. Maka tidak timbul soalan Allah lama ke baru, Allah tua ke muda, tak timbul. Sebab tua muda dia berkaitan dengan masa. Maka Allah tidak bersama masa. Selain daripada Allah, wujud bersama masa. Selain daripada Allah, dia ada masa dulu, masa kemudian, masa akan datang. Ada. Jadi kalau macam tu, macam mana kita nak kata Allah tahu tak apa akan jadi? Mestilah tahu. Sebab apa akan jadi, akan datang, masa. Pahaman Mu'tazilah dia tak gitu. Dia tak gitu. Ada masa kita akan bahas tu nanti, beberapa muka surat akan datang. Mu'tazilah dia salah faham itu. Maknanya Allah tahu tak apa akan jadi? Allah tahu. Allah tahu tak siapa masuk neraka, siapa masuk syurga? Mestilah tahu. Bila dah tahu, maknanya Allah dah tentukanlah. Maka akan timbullah beberapa persoalan yang kita akan bahas nantilah. Beberapa persoalan berkaitan dengan iradah Allah, kehendak Allah. Kita belum masuk lagi. Dan bila kita dah faham Allah tidak bersama masa, Allah tidak tempat. Tidak bersama tempat. Arah. Tidak. Kerana jika bertempat, maka di situ Allah memerlukan yang lain untuk di hadapan, yang lain untuk di belakang, yang lain untuk naik, yang lain untuk turun dan sebagainya. Kalau kata Allah bersama masa, maknanya Allah memerlukan matahari untuk pusing untuk tahu masa. Maka tidak segala-galanya, tidak. Jadi kita pun terbayang sekarang ni, kalau datang satu lintasan, kalau Allah tidak berjirim, tidak berbentuk macam ni, tidak menumpang macam hitam, dengan secara automatik, tidak kecil, tidak besar. Sebab yang ada bentuk macam ni, bawah ada kecil besar. Maknanya Allah tidak kecil, tidak besar, tidak berjisim, istilah tidak berjirim. Bukan jenis menumpang, arat dia panggil. Bukan jenis berasa macam kat lidah panas sejuk masa masin. Bukan juga gitu. Dan Allah juga tidak berpihak dan tidak bermasa. Habis itu macam mana? Hanya Allah je tahu hakikat dirinya. Kita tak disuruh untuk memikir sampai ke tahap tu. Tak tahu. Akal manusia tidak dapat menjangkau hakikat kesempurnaan Allah. Kerana akal manusia bersifat kekurangan. Mustahil, tidak mungkin sesuatu yang bersifat kekurangan akan dapat berfikir, akan dapat mencapai sesuatu yang sempurna. Mustahil, tak boleh. Akal kita bersifat dengan lemah. Maka kerana itulah keluar satu kaedah, al-ajzu 'anil idraki idrakun. Lemah dari memikirkan tentang Allah, maka kenal Allah. Itulah Allah. Selagi boleh fikir, selagi itu bukan Allah. Fikir, cahayalah bentuk dan sebagainya. Habis itu, kalau macam tu Allah macam mana? Tak ada macam. Lagu mana? Tak ada lagu. Habis itu, tak ada habis. Tak ada. Tak boleh dipikirkan. Cuma yang kita boleh fikir, sifat-sifat Allah tadi. Yang mana kita dah bahas 3. Yang pertama, tidak ada permulaan, tidak musnah, tidak binasa, tak sama macam makhluk, tak sama macam alam, tak sama macam yang lain. Bila sebut tak sama, tak boleh bayang. Sebab apa yang kita bayang, yang pernah kita tengok. Contoh kita terbayang kan, kita buat bayangan-bayangan. Apa yang kita pernah bayang, itu yang kita, apa yang kita pernah tengok, itu yang kita bayang. Sebab tu kita buat robot. Kenapa robot ada tangan, ada kepala, ada kaki? Sebab kita tengok orang. Lepas tu kemudian kita ejah lah, buat bayangan-bayangan. Tetap juga ada contoh, iaitu orang. Lepas tu jadi Transformers. Jadi macam-macam kartun-kartun tu, padahal buat je lah. Tak boleh, dia akan, apa yang pernah kita tengok,
Tengok itu je yang kita boleh bayang. Yang tak pernah tengok tak boleh bayang. Maka Allah tak boleh dibayang. Tak boleh bayang. Maka Allah tak sama. Al-ajzu anil idrak. Lemah daripada kenal Allah. Lemah. Maka itulah kenal sebenarnya. Kenal. Sampai tahap tu kita tak lagi dah. Habis tu macam mana? Tak ada. Tak ada macam. Tak boleh. Cuma kita tahu sifat je. Tidak ada permulaan, tidak ada binasa, tak sama dengan yang lain. Untuk setakat ni lah. Dari 13. Dari 13. Ini untuk setakat ni 3 dulu. Campur wujud tu 4 lah. Campur wujud. Jadi, kalaulah kita tengok dalil akal. Kalaulah Allah tidak bersifat dengan mukhalafah. Allah tidak bersifat dengan mukhalafah. Maknanya Allah sama macam makhluk. Sebab tu mukhalafah ni maksud tak sama dengan makhluk. Mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Tak sama dengan baharu. Baharu tu makhluk kan? Baharu, makhluk, kainat, alam, bukan Allah, semua sama tu. Okay. Jadi, kalaulah Allah tak ada sifat, tidak bersifat dengan mukhalafah, maknanya Allah samalah dengan makhluk. Kalaulah Allah sama dengan makhluk, tentu Allah baru. Sebab makhluk ni baru kan? Makhluk daripada tak ada kepada ada, itu makhluk. Makhluk yang dicipta. Bila sebut dicipta, mesti ada khalik, pencipta. Bila sebut dicipta, mesti ada. Sebelum tu tak ada, lepas tu dia ada. Jadi, jika Allah tidak bersifat dengan mukhalafah, maknanya jika Allah sama, Allah tidak bersifat dengan mukhalafah, tentulah Allah bersifat dengan sifat makhluk. Jika Allah bersifat dengan sifat makhluk, tentulah Allah itu baru. Sebab makhluk itu baru. Jika Allah itu bersifat baru, tentulah Allah lemah. Sebab kita dah bahas sebelum ni, setiap yang baru tu lemah. Sebab namanya baru. Bila baru maknanya barulah, dulu tak ada, sekarang ada, itu baru. Malah bila sebut baru, mesti ada yang membaharukan. Yang kita dah bincang bakok sebelum ni. 10 hari bulan itu, 10 hari bulan Disember itu. Kita bincang bakok. Sangat panjang lebar kita bab bakok, sehingga kan kita ni sentiasa baharu. Bukan kita ni baharu dengan maksud dulu tak ada, sekarang ada. Itu baharu juga. Bukan itu sahaja. Masa kita bahas berkaitan dengan kekal tu, iaitu kita ni baharu setiap saat. Ingat lagi tak? Kita ni baharu setiap saat. Kita mati setiap saat dan kita baharu setiap saat. Sel-sel kita mati setiap saat. Kita mati, lepas tu Allah baharukan. Kita mati, Allah baharu. Kita mati, Allah baharu. Kita mati, Allah baharu. Baharu kita tak nampak. Malah kalau kita tengok buah apple yang warna merah hari ni, tengok esok punya merah tak sama dengan hari ni. Cuma mata kita je tak dapat tangkap perbezaan. Sedangkan sebenarnya tak sama dah merah semalam dengan merah hari ni. Tak sama dah. Kerana dinamakan makhluk, mesti dia baharu. Baharu dia pula bukan sekadar baharu dulu tak ada, sekarang ada. Baharu setiap saat baru. Okey, kalau ingat dia lah yang sebelum ni. Jadi, bila ianya baharu, maknanya dia ada, baru ada. Sebab tu baharu tu maksud baru ada. Bila baru ada, mesti ada yang mengadakan. Mesti ada yang buat. Maksud kalau tidak, macam mana nak jadi baru? Okey. Jadi, kalaulah dia baru, maknanya dia tu makhluk. Makhluk tu maksud dicipta. Makhluk kan dicipta. Jadi, kalau Allah bersifat dengan makhluk, iaitu Allah tidak bersifat dengan mukhalafah, maka Allah bersifat dengan makhluk. Jika Allah bersifat dengan makhluk, tentulah Allah itu baru. Kalaulah Allah itu baru, tentu Allah itu lemah. Sebab setiap baru lemah. Mana tak lemah dia kena jadikan? Lemahlah tu. Kalau Allah itu lemah, tentu Allah tak boleh jadikan alam ini. Kalau Allah tak boleh jadikan alam ini tak ada. Habis. Premis pertama dah habis. Masuk pula hukum. Apa hukum alam ni tak ada? Mustahil. Sebab alam ni dah ada. Kita lah alam. Selain daripada Allah tu alam lah. Macam-macam dah ada ni kan. Maka mustahil alam tak ada. Sebab dah nyata daripada pandangan kita alam ni ada. Maka jika alam ni ada, maka pasti Allah telah berjaya menjadikan alam ini. Nyata daripada adanya alam ini bermakna Allah Ta'ala berkuasa menjadikan alam ni. Sebab apa kata Allah Ta'ala berkuasa? Sebab dah jadi alam. Okay? Bila Allah Ta'ala berkuasa jadikan alam, maknanya Allah tidak lemah. Yelah, kalau berkuasa tak lemah lah. Bila Allah itu tidak lemah, maka Allah itu tentu tidak baru. Sebab yang lemah mesti baru. Kalau tak lemah, tak baru. Kalau Allah itu tidak baru, mestilah Allah tak sama dengan yang baru, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Itu cara untuk faham. Tak ada cara lain dah nak faham sifat 20 dengan cara yang kita dapat faham dekat kepala
dalam akal kita masuk dengan sukarela dekat hati. Itu je caranya. Selain pada cara tu tak boleh faham. Kena paksa je boleh. Yang selalu selama-lama ni duk main paksa je. Allah tu wujud, paksa, tekan masuk hati. Takkan cakap Allah tak wujud. Kalau cakap Allah tak ada, kafir pula. Tekan, paksa. Kadang-kadang sampai tak tahu nak melekat habis dah. Sepatutnya kita nak pegang ni jangan paksa gitu. Biar dia daripada akal kita fikir masuk dengan sukarela ke hati. Baru dia panggil jazam. Allah itu qidam yang kita dok hafal wujud qidam baqa mukhalafah. Allah itu qidam, tidak ada permulaan. Kita tak nak fikir pun. Maka kita tekan masuk hati kita, paksa. Fikir tak tahu. Apa bukti Allah tak ada permulaan? Entah, tak ada permulaan pun aku tak faham apa benda. Qidam lah, tekan masuk hati. Dulu. Baqa, Allah tu kekal. Kekal tu maksud tak musnah. Itu aja. Tu je kot. Habis tu macam mana? Kena percaya. Kalau tidak kafir. Tekan masuk hati. Sedangkan kita boleh dengan sukarela masuk ke hati. Dengan cara kita guna dalil akal. Yang macam tadi. Kita fardu takdir. Kita katakanlah Allah begitu. Kemudian kita bagi hukum. Kemudian kita teruskan natijah dia. Ni ilmu mantik. Macam mana? Kalau Allah tak bersifat dengan mukhalafatu ta'lilul hadis. Kalau Allah tidak bersifat macam tu, maknanya Allah tu makhluk lah. Jika Allah itu bersifat dengan sifat makhluk, tentu Allah baru. Sebab makhluk ni baru. Jika Allah itu baru, tentu Allah itu lemah. Sebab setiap yang baru lemah. Kalau Allah lemah, tentu Allah tak boleh jadikan alam ini. Nak jadi alam ni boleh ke lemah? Mana boleh? Tak boleh. Dia tak boleh lemah nak jadikan alam ni. Kalau Allah itu lemah, tentu Allah tak boleh menjadikan alam ini. Jikalau Allah tak boleh menjadikan alam ini, maka alam ni tak ada. Hukum alam ni tak ada, mustahil. Pergi kat hukum lah. Hukum alam ni tak ada tu mustahil. Sebab apa kata mustahil? Ni dah ada dah ni. Okey. Nyata daripada adanya alam ni, maknanya Allah dah menjadikan dah. Sebab tu ada. Bila Allah telah menjadikan alam ini, bermakna Allah berkuasa lah. Bukti apa Allah berkuasa? Jadikan alam. Ni alam dah ada dah ni. Okey. Jika bila Allah Ta'ala berkuasa, maka Allah tidak lemah. Bila Allah tidak lemah, maka tentulah tidak baru. Kat situ dia punya kata. Tidak lemah, tidak baru. Sebab lemah, baru. Baru lemah. Baru mesti lemah. Baru tu maksud apa? Daripada tak ada kepada ada. Lemah. Sebab ada yang mengadakan dia, otomatiklah lemah. Jadi, kalau Allah tidak lemah, maka mesti tidak baru. Tidak lemah, mestilah tidak baru. Mana boleh? Tidak lemah, tapi baru. Boleh? Mana boleh? Tidak lemah, mesti tidak baru. Nyata daripada Allah tidak baru, mestilah tak sama dengan baru. Tak sama dengan baru. Sebab Allah itu tidak baru kan? Kalau tidak baru, tak sama dengan baru. Habis kalau tak sama dengan baru apa? Itu dia panggil mukhalafatu lil hawadith. Tak sama dengan yang baru. Ulang. InsyaAllah Allah bagi faham. Allah bagi faham. Jika ada tu bunyi. Sambung Jika ada ayat-ayat Quran atau hadis yang menceritakan seolah-olah Allah serupa dengan makhluk, macam mana kita nak berinteraksi dengan ayat tadi, ayat Quran lah. Kalau orang cakap, kita tolak je. Orang cakap Allah macam makhluk apa-apalah, kita tolak je. Tapi ini Quran yang cakap, hadis yang cakap. Macam mana kita nak interaksi? Sedangkan kita dah, ulama' dah suruh kita pegang lah tadi. Pegang siap-siap. Ini dah siap masak dah. Ini kaedah, tak payah duk kaji-kaji, pegang yang ni dulu, lepas tu bacalah Quran. Bacalah terjemahan dan sebagainya, selagi duk pegang ni, takkan sesat. Sebab tu, kita tak boleh ambil faham daripada Quran dan hadis. Tak boleh. Kita tak mampu. Nabi tinggalkan kita dua perkara, lalu orang nak baca hadis. Kalau kau berpegang dengan dua perkara ni, maka kau takkan sesat selama-lamanya. Ketahuilah, ia adalah Quran dengan hadis. Pegang. Tapi adakah kita mampu untuk memahami? Bahasa Melayu pun kita tak mampu nak faham kadang-kadang. Baca apa benda ni, syair, pantun ni pun tak faham. Ini kan pula bahasa Arab. Ini kan pula bukan bahasa Arab biasa. Bahasa Arab Quran. Sebab bahasa Arab biasa dengan bahasa Arab Quran berbeza. Orang Arab sendiri pun ada yang tak faham Quran. Sedangkan bahasa dia berlambak tak faham. Yang main duk joget-joget tu sekarang ni tu tak faham Quran tu. Padahal bahasa dia. Kerana bahasa Quran dia lain. Dia tinggi. Balaghahnya sangat tinggi. Jadi, yang kata tu maksudnya apa? Maksudnya, kita pegang dengan Quran. Hadis betul. Tapi, oleh kerana kelemahan kita, maka ulama' bagi. Pegang kaedah ni dulu. Dah pegang yang ni, okey, baru ambil daripada Quran.
Bukannya ambil Quran, baca hadis, ambil istinbat. Bukan masalah tak boleh ambil, masalah lemah kita kat situ. Bukan masalah tak boleh ambil nak ambil, tapi kita lemah. Bila kita lemah apa? Kita mengaji umur berapa? Mengaji apa? Lepas tu sampai umur berapa? Mengaji agama lah, kita nak bincang tentang Quran hadis agama. Start mengaji agama umur berapa? Nak mengaji agama pula dia banyak, habis ke tak habis? Jadi lemahnya kita. Bila lemah kita, bukan masalah Quran hadis, masalah kita yang tak mampu. Maka ulama tolong kita, pegang dulu kaedah ni. Dah pegang, baru ambil Quran. Kalau tak nak ambil pun tak apa Quran sebenarnya. Ambil daripada para ulama je. Alah, kita semayang sebelum ni, kita semayang Isyak 4 rakaat. Ambil kan ni Quran hadis? Tak tahu kat mana-mana pun ambil. Ambil ulama lah tu. Kita semayang Zuhur, semayang Asar, Maghrib, Isyak sehari 5 waktu. Ambil kat mana? Pun kita tak tahu. Yang Nabi terima Isra' Mi'raj 5 semayang, 50 jadi 5. Bukan Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Mana kita ambil Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak? Pun tak tahu. Masa tahiyat akhir baca At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatullah, ambil kat mana? Pun tak tahu. Elok-elok je beramal. Memang kita macam tu pun. Amal je lah. Amal je lah. Sebab kita tak mampu nak ambil daripada Quran dan hadis. Berapa hadis kita hafal? Satu hadis pun tak hafal. Jadi maka kita tak mampu untuk ambil. Maka oleh kerana tu para ulama dia tolong kita, dia bagi kaedah, jangan langgar ni. Contoh apa tadi? Kalau masa wujud, jangan langgar. Allah wujud, jangan langgar yang itu. Tiba-tiba kata Allah tak wujud ke apa? Tidak. Allah itu qidam, tidak ada permulaan. Jangan langgar. Nak bacalah Quran, jumpalah ayat macam mana seolah-olah Allah ada permulaan sekalipun, tapi jangan langgar yang ini. Kaedah. Allah itu kekal. Jika ada ayat-ayat yang mengatakan Allah macam binasa, kalau ada, cari jumpa ni Allah kata dia binasa ni. Contoh dia tak ada ni. Maka aku dah pegang ni, takkan langgar yang ini. Ada maksud lain Quran ni, aku yang tak kerti. Macam yang paling banyak yang ni lah yang kita nak bincang malam ni. Kita dah pegang Allah tak sama dengan makhluk. Tak sama dari segenap segi. Bukan sekat daripada beberapa segi, semua segi tak sama. Mukhalafah. Tiba-tiba dalam Quran kata macam sama je ni. Maka kita dah pegang tadi Allah tak sama. Aku je tak reti makna. Sebab orang zaman sekarang ni dia pelik tau. Dia ambil daripada Quran dan hadis. Sedangkan dia tak mampu nak ambil. Dia tak ada ilmu untuk ambil. Sedangkan sepatutnya kita bukan ambil direct sebab kita tak mampu. Tanpa kita ada kaedah yang tadi yang tak boleh dilanggar tadi, yang ulama dah buat, maka kita yang ajaran sesat tu semua ambil Quran hadis ya. Tu saya tengoklah juga 2-3 video. Dia bercakap tapi tak baca ayat Quran pun, dia sebutlah surah 25 ayat 180. Gini. Kita pula nak kena check. Yang ajaran sesat semua. Ambil Quran lah. Semua ambil Quran. Mana ada ajaran sesat yang bukan ambil Quran? Yang dinamakan ajaran sesat adalah apabila dia ambil Quran tapi dia terjemah ikut suka dia, dia faham ikut suka dia. Mana ada sebab kata tu ajaran sesat. Ya kita kata ajaran sesat tu sebab dia ambil Quran hadis lah. Cuma faham dia tu, dia faham ikut dia. Mana boleh kita kata kau nampak tak itu ajaran sesat? Tak, itu agama lain, tu cerita lain. Bila sebut ajaran sesat yang termasuk 72 golongan yang Nabi kata tu lah. Satu je, yang lain finnar, satu je, fil jannah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi maknanya kaedah untuk memaham Al-Quran adalah zaman sekarang ni lah. Faham, ambil dulu kaedah para ulama yang mu'tabar. Lepas ambil kaedah dia, baru boleh kita baca Quran. Baru boleh kita masuk baca tu ambil daripada Quran. Dan tanpa kita melanggar tadi. Kalau kita tak jumpa, dia panggil tanakut, bertentangan. Kita tak jumpa kenapa Quran cakap macam ni, sedangkan aku kena pegang begini. Bertentangan ni. Kita gantung dulu. Aku yang tak tahu. Nanti aku cari kat siapa-siapa. Bukannya kita, tengok Quran kata gini. Bukan. Ada orang kita ada. Apabila kita dah pegang, Allah itu tak sama dengan makhluk. Bila sebut tak sama, adalah ayat Quran. Contohnya, ayat yang paling masyhur. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah yang bersifat Rahman beristiwa dekat arasy. Istiwa terjemahan dia banyak. Tapi orang ambil duduk. Padahal terjemahan dia ada berapa? Maksud dia banyak. Ada berapa belas? 13, 14 maksud. Antara salah satunya istiwa tu maksud duduk. Maka dia pun ambil lah duduk. Maka Allah Ar-Rahman, Allah lah tu dia.
ala duduk atas, ala al-arsy istawa, duduk atas, beristiwa atas arash. Ar-Rahman ala al-arsy istawa. Allah duduk atas arash. Dia main macam tu aja. Ambil terjemah gitu aja. Bila kita kata duduk, kan dia jadi makhluk tu. Kan dia jadi sama dengan makhluk. Dan dia akan menimbulkan macam-macam salah faham. Maka kita pun tengok ayat ni dalam Quran ada. Nama ayat ni ayat mutasyabihat. Dalam Quran dia ada ayat muhkamat dia panggil. Dalam surah apa? Ali Imran tu kan, yang awal-awal tu kan, muka surat pertama muka surat pertama surah Ali Imran. Ada dalam Quran dia panggil ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni ayat kesamaran. Ada dia panggil ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni jelas. Haram, halal, jelas. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, jelas. Tapi ada sedikit, tak banyak pun. Ada sedikit ayat yang sama. Iaitu tak tahu maksud apa yang sebenar. Antaranya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebab apa? Yang pertama, kalau kita terjemah Allah duduk dekat arash. Kalau duduk dekat arash maksudnya bertempat. Tempat ada arah pula tu. Kita dah pegang. Allah tidak berarah tadi kan? Tidak bermasa. Kita dah pegang. Maka kita tak tahu bab ni. Maka kita, aku tak tahu. Nanti aku cari. Bila aku tak tahu. Begitu cara nak menyelesaikan. Ataupun dia ada dua cara nak selesai. Yang pertama, dia panggil jalan salafus soleh. Caranya, baca aku beriman dengan ayat. Pertama, beriman dengan ayat itu. Sebab ayat Quran. Tak beriman tak boleh. Aku beriman dengan ayat itu. Iaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aku beriman dengan ayat tu. Ni zaman salafus soleh dulu. Maknanya kita tak tahu dah boleh buat ke tak. Lepas dah beriman macam mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bukan duduk. Bukan masuk Allah duduk. Tanzih dulu, bersihkan dulu. Tanzih, bersihkan. Allah bukan duduk. Lepas tu maknanya apa? Serah pada Allah. Dia 3 step. Dia bukan 2, 3 step. Pertama beriman dengan ayat dulu. Beriman mestilah kena beriman dengan ayat Quran. Yang kedua bersihkan dulu. Subhanallah, maha suci Allah daripada duduk. Itu bukan maksud duduk. Lepas pada tu, aku tak tahu maksud. Tak tahu. Serah pada Allah. Lalukan aja ayat tu. Cara pertama. Nama cara ni, cara faham salafus soleh. Salaf. Ada cara faham dia panggil khalaf. Yang ini sesuai untuk kita. Sebab kita banyak fikir. Iaitu dengan cara mentakwil. Menggunakan ayat tadi, akan ada banyak makna. Perkataan itu ambil makna lain mengikut kemunasabahan ayat tu. Jadi apa antara yang munasabah? Antara yang munasabah adalah Ar-Rahman. Pertama bukan Ar-Rahman, bukan Allah. Maknanya Ar-Rahman itu sifat Allah yang bersifat Rahman. Bukan Allah 'alal 'arsy istawa, bukan Ar-Rahman. Maka kat situ okey, dia ada satu kita boleh faham kat situ. Dia berbeza dengan Allah nak kata dia tu Allah. Innani anallah. Sesungguhnya aku Allah. Maka nak ditujukan kepada zat Allah, diri Allah. Tapi kalau Ar-Rahman sifat dia. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang bersifat Rahman. 'Alal 'arsy istawa. Khalaf dia takwil menguasai. Makhluk yang paling besar adalah arash. Paling besar makhluk semua adalah arash. Arash paling besar. Malaikat dah besar dah. Malaikat dah besar. Malaikat yang menanggung arash, yang ada 4 sekarang duk tanggung. Kiamat nanti, lepas tiupan sangkakala yang kedua, jadi 8. Malaikat duduk tanggung arash. Ada 8. Sekarang ada 4. Malaikat besar malaikat tu, kata Israfil, aku terbang telinga ke bahu dia 700,000 tahun. Telinga ke bahu, kata Israfil. Aku terbang, sebab Nabi tanya, aku terbang, kata Israfil, daripada telinga hingga ke bahu malaikat hamlatul arsh atau malaikat penanggung arash 700 tahun baru sampai. Ni je. Tak tahulah kita nak bayang besar mana. Okay. Lepas tu pula Jibril kata,
Itu Israfil cakap. Aku ni, kata Jibril, satu pelepah bulu Israfil je besar. Jibril. Mana Jibril kecil sebenarnya. Jibril satu pelepah Israfil. Israfil besarlah maknanya. Daripada telinga sehingga ke bahu 700 tahun. Bahu siapa ni? Bahu malaikat penanggung arasy. Lepas tu pula Jibril ada 600 ayat sebagainya. Kita tak boleh nak bayang besar manalah malaikat penanggung arasy. Kalau tak boleh nak fikir banyak mana, besar mana arasy, maka kita i'tiqad, wajib kita i'tiqad arasy adalah makhluk yang paling besar. Okey. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah menguasai arasy yang paling besar. Selesai. Bukannya Allah duduk. Bila makhluk yang paling besar pun Allah kuasai, yang kecil-kecil ni terlebih-lebih lagi. Faham? Itu dipanggil cara khalaf. Tapi macam mana pun yang terbaik adalah cara salafus salih. Beriman dengan ayat, kemudian bersihkan Allah, bukan duduk. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bukan duduk, kemudian serah pada Allah maksud. Aku tak tahu. Itu terbaik. Tapi kita tak boleh buat. Kita angguk boleh, buat tak boleh. Kita akan datang juga dalam hati kita. Apa itu? Apa benda? Maka kita terus takwil. Iaitu Allah menguasai arasy. Itu maksud Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Macam tu juga yadullah fawqa aydihim. Ayat ni ayat glamour, ayat masyhur. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mana Allah ada tangan pula? Yadun. Ada orang kata Allah ada tangan, tapi tangan yang layak. Betul? Allah ada tangan, tangan yang layak. Ada tangan tu dah tak layak dah sebenarnya. Sebab tangan tu kan makhluk. Kan Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ada tangan tu dah tak layak. Tapi dia kata tangan yang layak. Allah bertempat, tapi tempat yang layak baginya. Macam mana? Tempat tu dah tak layak. Sebab apa? Allah sebelum ada tempat, Allah cipta tempat dulu. Sebelum Allah cipta tempat, tak ada tempat. Sebab tempat kan makhluk. Bila Allah cipta tempat, kemudian Allah duduk kat tempat tu. Lepas tu dia kata yang layak, tempat yang layak. Tak layak lah tu. Sebab Allah ambil manfaat daripada apa yang dia cipta. Maknanya dia memerlukan yang lain jugalah. Maka tu tak layak. Tapi ada orang faham gitu. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dia kata ada tangan Allah. Sedangkan dalam Quran kata bukan tangan. Yadun. Maka sebagian ulama dia tak bagi. Jangan terjemah tangan. Habis apa? Yadun. Kenapa tak boleh terjemah tangan? Sebab yadun ada berbelas-belas makna juga. Kenapa ambil yang tangan? Yadullah fawqa aydihim. Allah kata dia ada tangan. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah. Tak. Allah tak kata pun tangan Allah. Habis tu Allah kata apa? Yadun. Bukan tangan. Yadun tu tangan lah. Mu kata gitu. Dia yang kata gitu. Allah tu, yadun tu tangan. Dalam Quran kata yadun bukan tangan. Yadun tu pun tengok kamus. Apa dia tengok kamus? Tangan. Kau yang cakap. Tapi Allah kata apa? Allah kata yadun bukan tangan. Maksud yadun tu apa? Sama juga macam tadi. Beriman dengan ayat surah Al-Fath kan. Beriman dengan ayat tu sebab ayat Quran. Mana boleh tak beriman? Bersihkan Allah dulu, tanzih, iaitu bersihkan. Yadun bukan tangan. Bersihkan. Subhanallah, maha suci Allah. Kemudian maksudnya apa? Serah pada Allah. Tak boleh macam-macam fikir. Senang aja. Kalau macam-macam fikir, senang aja. Senang macam mana? Tangan ni apatah kemunasabahan dia tadi? Kuasa kan? Kamu semua ni dalam tangan aku sekarang. Maksud apa? Korang siap lah. Aku sebelum ni sama korang. Sekarang aku naik pangkat dah. Aku jadi bos. Aku jadi ketua dah. Korang semua dalam tangan aku. Dia pun pergi belek. Tak ada pun dalam ni. Kau tak pandai bercakap. Korang semua dalam tangan aku. Mari sini. Nak kena tangan budak ni. Tangan apa? Nak ambil tangan? Bukan nak kena menampau. Maksud tangan ni macam apa? Kuasa. Maka dengan kita terjemahkan, dengan kita takwil, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini ketika perjanjian Hudaibiyah, pakar-pakar letak tangan. Ketika perjanjian yang Nabi buat dengan para sahabat, supaya jangan pecah rahsia dan sebagainya. Akhir sekali turun ayat bahawasanya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bukan dengan maksud tangan berlapik-lapik-lapik ni Allah letak tangan dia. Bukan maksud tu. Sebab yadun bukan maksud tangan saja. Banyak lagi maksud lain. Maksud yang lain. Itu dipanggil ayat mutasyabihat. Dan kita tak nak yang terbaik sama macam tadi. Yang terbaik adalah kita serah pada Allah aja maksudnya. Kalau tak boleh, barulah kita pakai pendapat yang kedua, iaitu takwil. Sebenarnya boleh je kita serah pada Allah. Boleh tak?
Boleh je. Antara ayat mutasyabihat adalah ayat huruf-huruf terpotong. Huruf-huruf yang terpotong tu semua ayat mutasyabihat tu. Nun mutasyabihat. Apa maksud? Hanya Allah yang tahu kan? Boleh pula. Yadullah fawqa aydihim. Maksud hanya Allah yang tahu. Boleh tapi tak boleh tak? Dalam kepala macam-macam ya. Tapi sebenarnya boleh aja. Kaf ha ya ain sad. Apa maksud dia? Hanya Allah yang tahu. Kan kita dengar terjemahan ni, hanya Allah yang tahu. Boleh terima tak? Boleh. Yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. Apa maksud? Hanya Allah tahu. Boleh terima? Sepatutnya boleh lah. Alif lam mim, alif lam ra, semua boleh terima, hanya Allah yang tahu. Kenapa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tak boleh pula, hanya Allah yang tahu. Itulah kita, masalah kita. Nak fikir juga, tak apalah, fikirlah. Sampai tak boleh pergi lah, kita takwil saja. Takwil saja. Yadun dengan maksud kekuatan. Sebab tangan ni kekuatan. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah wahai Nuh, buatlah perahu dengan mata kami. Buat perahu dengan mata kami. Apa maksud mata kami? Ada mata. Allah kata dia ada mata. Ayunina, ayun mata. Ainan mata kan? Uzunan telinga. Jadi macam mana? Sama juga macam tadi. Bukan Allah ada mata yang layak, bukan. Mata tu dah tak layak dah. Habis tu apa? Beriman dengan ayat. Beriman. Maksud ayun tu bukan mata. Subhanallah. Serah pada Allah. Macam mana alif lam mim kita serah pada Allah. Alif lam ra kita serah pada Allah. Semua kita serah pada Allah. Yasin kita serah pada Allah. Taha kita serah pada Allah. Maksud dia. Walaupun ada lah ulama kata maksud nama Nabi dan sebagainya. Tapi sebenarnya ayat mutasyabihat juga. Serah pada Allah. Macam ni juga serah pada Allah. Tak boleh juga. Mata tak apa mata. Nak ambil kemunasabahan ayat tu untuk takwil supaya ada macam-macam fikir dalam kepala. Tak boleh nak serah. Maksudnya tak boleh nak serah pada Allah. Mata ni pengawasan. Boleh? Pengawasan. Maka buatlah perahu bahtera wahai Nuh dengan pengawasan kami. Bukan buat dengan mata kami. Buat bahtera Nabi Nuh dengan mata Allah. Pelik kan ayat gitu. Macam itulah banyaklah bab-bab lain. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa. Yang kekal aja wajah Allah. Wajah Allah. Wajah Allah. Allah ada muka pula. Tadi ada mata, ada muka, betul ada tangan. Dah jadi orang dah kalau kita faham sekadar terjemahan tu. Dah jadi orang dah Allah ni. Nanti kata Allah ada kaki pula ni. Allah hentakkan kaki dekat dalam neraka. Ada pula nanti. Lepas tu pula ada dua tangan pula, dua tangan kanan pula tu. Allah, hai. Macam mana kalau baca? Kalau ikut terjemahan. Jadi pelik lah. Lepas tu pula Allah 1/3 malam akhir 1/3 malam turun pula. Turun untuk mengkabulkan doa-doa orang yang tahajud. Allah turun pula. Tadi ada tangan, ada muka, ada mata. Allah, rosak. Apabila kita tak ada pegang kaedah mukhalafatu ta'ala lil hawadith yang dibuat oleh para ulama. Kemudian kita baca Quran, memang rosak. Macam itulah amintum man fis sama. Adakah kamu tak beriman dengan yang di langit? Bukan Allah duduk di langit. Bukan. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Telah datang Tuhan kamu bersaf-saf. Tuhan datang, Tuhan duduk depan, malaikat bersaf-saf. Gitu. Bukan. Waja'a rabbuka, datang pertolongan Tuhan kamu. Rabbuka tu ditakwil dengan pertolongan. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Tuhan kamu dan malaikat bersaf-saf, berbondong-bondong. Macam tu ke? Tidak. Habis tu macam mana? Waja'a rabbuka takwil dengan pertolongan Allah yang datang. Pertolongan Allah yang datang ketika peperangan dan beberapa banyak lagi lah ayat-ayat mutasyabihat. Cukup setakat tu sebab saya ada kelas lepas ni. Ada satu lagi. Allah, saya tak sempat lah nak sembahyang pun tak sempat kat sini. 45 perjalanan pun 40 minit juga. Saya kena gerak dulu. InsyaAllah kita akan sambung qiyamuhu binafsih. Sabar dulu mengaji wahdaniyah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah iradah. Itu panjang, qudrah iradah paling panjang sekali. Lepas tu ilmu sama' basar kalam. Lepas tu lajulah dia pergi. Masa ni dia memang nak masuk gear 1, gear 2 tu lambat sikit. Bila masuk gear 3, masuk 4, 5. Sebab yang ni penting sangat. Sebab ramai orang salah faham. Dia adalah berkaitan ketuhanan. Kita duduk sembah. Tengok, kita salah sembah. Macam mana? Maka nak tak nak,
terpaksa sabar dulu. Dalam 13 sifat je. Sekarang pun dah lalu 4. Ada 9 lagi, kan? Cuma qudrah dan iradah tu agak panjang sikit berkaitan dengan qada dan qadar. Itu panjang, ramai orang salah faham berkaitan qada dan qadar. Kita sambung akan datang qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Sudah ingin tasbih kafarah dan surat subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.